Kadang-kadang, bila satu cerita dibuka di mahkamah, kita akan dengar benda yang buat bulu roma berdiri, walaupun kita tak tahu keseluruhan gambar sebenar. Dan hari ini begitulah suasananya. Dalam mahkamah koroner, bila saksi ke-54 dipanggil, semua orang terus beri perhatian. Tak ada bunyi, tak ada bisik. Semua tunggu, sebab nama Zara Khairina bukan lagi sekadar kes, tapi satu tragedi yang buat banyak hati tergoncang. Aduan awal, petanda ada sesuatu yang tak kena. Penolong Ketua Guru Disiplin Nurul Syahadah naik ke kandang saksi. Nada suara dia jelas, tapi dalam-dalam itu kau boleh rasa seperti ada benda yang dia sendiri tak selesa nak ulang. Dia beritahu, open quote, unit disiplin pernah terima aduan daripada Zara, close quote. Aduan itu melibatkan tindakan tidak wajar oleh seorang pelajar tingkatan 2 ketika Zara sedang tidur di bilik asrama. Tapi dalam siasatan awal pihak sekolah, insiden itu dianggap salah faham dan pelajar tersebut katanya cuma bergurau, hanya mendapatkan selimut, bukan berniat menyentuh Zara. Tapi bro, walaupun saksi dah tapis dan sekolah dah tutup kes sebagai salah faham, mahkamah tetap senyap. Sebab bila melibatkan pelajar tingkatan 1 di tempat tidur dalam keadaan paling tak berdaya, benda macam ni memang buat orang rasa tak sedap hati. Dan bila Peguam Ramsing tanya, open quote, cikgu percaya demonstrasi budak itu? Close quote. Dia jawab, open quote. Ya betul. Close quote. Tapi bila ditanya sama ada aduan Zara sendiri dipercayai atau tidak, saksi kata, open quote, kami perlukan keterangan tambahan sebab Zara sedang tidur ketika kejadian. Close quote. Ayat tu membuatkan suasana makin berat, macam ada ruang kosong dalam kes yang orang luar tak tahu. Insiden dengan senior, ugutan yang tinggal dalam kepala. Lepas itu, masuk pula isu seorang pelajar senior, KM. Zara pernah dengar ayat, open quote, kalau aku pegang kau, habis. Close quote. Walaupun saksi kata KM bukan gangster, walaupun dikatakan insiden tu berpunca daripada salah faham kecil sesama pelajar. Tetap juga, bila seorang senior keluarkan ayat berbunyi ancaman, budak tingkatan 1 akan terasa. Sebab budak baru masuk asrama biasanya tak ada sesiapa untuk lindung dia. Ayat macam tu boleh buat seseorang tak tidur sepanjang malam. Dan bila kita susun balik, aduan awal insiden senior dan suasana bilik asrama, semuanya jadi macam puzzle yang belum lengkap. Circle 11, kumpulan yang orang selalu dengar tapi jarang bercakap. Cerita makin gelap bila nama Circle 19 disebut. Saksi sendiri akui kumpulan tu masih wujud walaupun katanya tak dibenarkan berpuak. Kau dengar je nama tu? Circle 19? Kau dah tahu ini bukan kumpulan biasa-biasa. Sebab budak asrama selalu ada geng. Tapi bila geng tu ada nama, itu maknanya budaya dia dah lama, dah tradisi. Saksi juga kata, mereka guna perkataan yang tak sepatutnya. Ramai pelajar tahu kewujudan mereka. Tapi sekolah tak pasti sama ada perlu lapor polis atau tidak. Ayat itu saja dah cukup buat orang rasa lain macam. Dan masa itulah Peguam Ramsing angkat suara sedikit. Bukan marah tapi kecewa. Open quote, saya akan buat laporan polis. Kita tak mahu ada satu lagi tragedi. Close quote. Ayat ni bukan dramatik. Ia keluar dari seorang peguam yang dah baca dokumen sekolah, fail inquest, dan mungkin tahu risiko kumpulan asrama yang tak dikawal. Tragedi pagi 16 Julai, apa yang sebenarnya berlaku? Zara ditemui tidak sedarkan diri dalam longkang jam 4 pagi. Pukul 4 pagi bukan waktu pelajar suka bangun, bukan waktu orang ronda-ronda, dan bukan waktu sesiapa patut berada di luar asrama kecuali ada sesuatu yang tak kena. Sehingga hari ini, inquest buka satu demi satu bab. Aduan awal, insiden dengan senior, kewujudan kumpulan tertentu, suasana asrama, hubungan pelajar-pelajar, tekanan sosial yang tak nampak. Dan bila semua ini disusun, ia bukan kes yang boleh diringkaskan sebagai terjatuh. Apa yang kita belajar hari ini? Dalam 10 minit fakta mahkamah hari ini, ada 3 benda menonjol. Ada tanda awal yang tak boleh diabaikan. Aduan awal, walaupun sekolah anggap salah faham, tetap menunjukkan Zara tak selesa dengan sesuatu. Ada budaya tekanan dalam asrama. Senior marah, geng tertentu, pelajar-pelajar berpuak. Budaya macam ni, kalau tak dikawal memang boleh makan jiwa budak kecil. Ada banyak ruang gelap yang belum dijawab. Kenapa pelajar tingkatan 1 keluar bilik pukul 4 pagi? Apa yang berlaku sebelum itu? Siapa orang terakhir tengok Zara hidup? Apa sebenarnya tekanan harian yang dia lalui? Inquest inilah satu-satunya peluang untuk buka semua itu. Dan daripada cara peguam, hakim dan saksi bercakap hari ini, kau boleh rasa cerita sebenar Zara belum sampai puncaknya. Penutup. Semoga jawapan sebenar akan muncul.
Setiap kali inquest sambung, makin banyak benda timbul. Benda yang orang awam tak tahu, benda yang pelajar tak berani cerita. Dan hari ini, satu lagi lapisan terbuka tentang aduan lama, tentang hubungan dengan senior, tentang kewujudan geng asrama. Tragedi Zara bukan tragedi biasa. Ia bukan kes yang boleh ditutup dengan satu jawapan. Dan selagi bukti, saksi dan kenyataan masih muncul, cerita ini akan terus mendebarkan. Sebab semua orang menunggu satu perkara sahaja. Apa sebenarnya terjadi pada Zara Khairina pada malam sebelum tubuh kecil itu ditemui pada jam 4 pagi? Kita sedang melihat fenomena baru ya. Sesiapa sahaja boleh tampil mendakwa memiliki bukti, rakaman atau maklumat dalaman, tetapi tidak disalurkan melalui proses rasmi. Betulkah cara ini? Siapa yang membekalkan maklumat penting ini kepadanya? Dan atas kapasiti apa? Mari saya kupas. Ikuti pencerahan ini sampai habis ya. Jika tuan-tuan, puan-puan, kumpulan aktivis, peguam, baik rakyat marahin yang menuntut keadilan untuk Zara Khairina, termasuk anak-anak kita, mangsa sistem pendidikan negara yang agak lemah dalam mengurus sekolah, asrama dan harian. Saya bukan bercakap mengenai individu tertentu ya. Saya bercakap mengenai trend yang semakin merosakkan kredibiliti proses keadilan negara. Tetapi rakyat marahin tidak boleh membisu jika kita ingin menuntut keadilan untuk arwah Zara Khairina. Kita mesti tegas. Apabila seorang muncul di media dan membuat dakwaan besar, mendakwa ada bukti jenayah, mendakwa ada pelibatan tokoh tinggi, mendakwa ada konspirasi, dan mendakwa ada pelajar hilang, bukti disembunyikan. Tetapi bukti itu tidak diserahkan kepada polis, tidak diserahkan kepada mahkamah dan tidak melalui saluran yang sah, maka itu bukan pembongkaran, itu adalah naratif, bukan keterangan sebenarnya. Jika seseorang benar-benar memiliki CCTV, dokumen dalaman, rekaman saksi, laporan sulit, bahan itu bukan milik awam, ia adalah bahan bukti jenayah dan undang-undang menetapkan ia mesti diserahkan kepada polis, peguam atau mahkamah koroner. Pegang bukti tanpa menyerahkan boleh dianggap mengganggu kesihatan, menjejaskan keadilan atau bahkan tampering of evidence. Ini bukan soal politik, ini soal integriti proses jenayah. Ramai orang tak faham apa itu sub judice. Sub judice bermaksud jangan membuat kenyataan awam mengenai sesuatu yang kes yang masih dalam kesihatan atau pembicaraan kerana ia boleh mempengaruhi atau mengganggu proses mahkamah. Sub judice berlaku apabila seseorang membuat tuduhan baru mengenai kes aktif, mendakwa dia tahu siapa bersalah, mendakwa ada konspirasi atau pembunuhan, mendakwa ada perilaku tertentu atau cuba membentukkan persepsi awam terhadap putusan kes. Bila orang berbuat kenyataan begitu, ia boleh mempengaruhi saksi, menekan mahkamah, menimbulkan persepsi berat sebelah dan mengganggu prosiding koroner. Ini sebab mahkamah kadang-kadang keluarkan gag order. Konten berlaku apabila seseorang menghina mahkamah, menuduh hakim tidak adil, menghasutkan orang supaya hilang kepercayaan pada proses kehakiman, atau cuba memberi tekanan kepada hakim melalui media. Perkara seperti ini, ya, mahkamah bias, hakim berpihak, keputusan sudah teratur, semuanya berpotensi menjadi kontempt. Kita boleh kritikal mengenai hal polisi, kita boleh kritik sistem, tetapi kita tidak boleh ganggu prosiding yang sedang berjalan. Sekarang kita masuk bahagian yang amat pentingnya. Apa beza kenyataan seorang ahli politik, contohnya ketika beliau berucap mengenai isu politik nasional, dengan kenyataan seorang individu yang menuduh kes bunuh atau sembunyi bukti. Bezanya ialah kenyataan politik pendapat, bukan bukti jenayah. Ahli politik boleh berkata kerajaan salah urus, saya tak setuju dengan dasar Perdana Menteri gagal menangani isu ekonomi. Ini pendapat politik, ia tidak mengganggu pembicaraan dan tidak menyatakan siapa bersalah dalam kes jenayah. Tuduhan jenayah itu hanya memerlukan bukti di mahkamah. Jika seorang berkata seperti ini kes bunuh, ada menteri terlibat, ada pegawai tinggi tutup kes, ada pelajar hilang dari rekod, itu bukan pendapat, itu adalah dakwaan jenayah. Dan dakwaan jenayah perlu masuk ke balai polis, pejabat pendakwa raya atau mahkamah, bukan ke sosial media. Ahli politik biasa bercakap tentang polisi, ya, dasar tuduhan bunuh adalah hal jenayah. Kita mesti bedakan antara kritikan polisi sah dan mendakwa seseorang melakukan jenayah tidak sah tanpa bukti dan tanpa laporan. Kesan kenyataan sensasi tanpa bukti sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Ia bakal mencetus panik, ia memalukan keluarga mangsa, ia mengelirukan orang ramai, ia menyusahkan saksi, ia merosakkan kepercayaan terhadap proses mahkamah. Lebih bahaya apabila orang luar tidak mengikut prosedur tapi mendakwa memiliki bukti yang polis sendiri tak sahkan lalu menjadi propaganda. Dalam apa-apa inquest, pihak yang paling terkesan ialah keluarga. Kita mesti jaga maruah dan emosi mereka. Dalam bab keluarga arwah, wajib bersuara. Kita ingin melihat keadilan untuk Zara, wajib bersuara lantang. Ya, media sosial tidak boleh menggantikan koroner, polis, peguam atau pakar forensik. Kalau kita biarkan rakyat biasa, termasuk wakil rakyat, NGOs termasuk, kita semua menentukan siapa bersalah, maka kita sedang menghancurkan asas keadilan. Sesiapa yang benar-benar memiliki bukti,
rekaman, laporan, salur pada polis, bukan kepada pengikut-pengikut dia di media sosial. Kalau benar mahu keadilan, bukti mesti dihantarkan kepada pihak yang mempunyai kuasa undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tegas dalam hal ini. Kita sokong kebenaran, kita sokong keadilan, kita sokong keterusan. Tetapi keadilan tidak boleh dicapai melalui naratif dia. Keadilan mesti dicapai melalui undang-undang. Bezakan suara politik dengan tuduhan jenayah. Bezakan kritikan dasar dengan dakwaan pembunuhan. Bezakan video viral dengan bukti sah. Dan yang paling penting, jangan biarkan media sosial mengganti mahkamah. Jangan biarkan sensasi mengganti kesihatan. Jangan biarkan emosi mengganti fakta pada pihak yang berkuasa, termasuk AG, Peguam Arwah dan Kumpulan Bela, Law Society, Sabah, Mahkamah Borneo. Mereka mempunyai kepentingan serta bertindak tanpa kompromi. So, apa yang disebut dalam sosial media oleh seseorang. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.